Apakah cara paling berkesan untuk mencapai matlamat keuangan? Tuan-tuan yang dimuliakan, ramai orang dia ada matlamat keuangan yang tersendiri. Dia usaha tahun demi tahun, daripada 1 tahun, pada 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tetapi matlamat keuangan yang dia nak capai tu tak tercapai juga. Sebab apa? Sebab cara yang dia guna adalah cara yang salah, ataupun cara yang dia guna adalah cara yang kurang berkesan. Jadi Alhamdulillah, saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan authorized dealer dan juga penyimpan emas di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi saya merupakan penyimpan emas dan juga dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Sesiapa yang nak pandai berkaitan dengan emas dan juga pengurusan keuangan, sila rujuk kedua-dua buku yang ditulis oleh mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang dalam dunia ni, setiap manusia yang hidup atas dunia ni, dia ada keinginan dia. Dia ada keinginan dia, dia ada kehendak dia yang tersendiri. Jadi tuan-tuan, begitu juga tak terlepas kepada diri kita juga. Diri kita sendiri pun ada keinginan-keinginan kita. Ada keinginan kita. Jadi tuan-tuan, matlamat keuangan ni, contoh matlamat keuangan ialah untuk kita menunaikan haji, ataupun dana pendidikan kepada anak-anak, ataupun dana perubatan untuk kesihatan diri kita, ataupun dana kecemasan, ataupun dana persaraan, atau untuk orang-orang muda untuk beli kereta, ataupun untuk perkahwinan, ataupun untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun untuk membeli tanah ataupun rumah. Jadi tuan-tuan, ini adalah antara matlamat keuangan yang mana setiap orang ni dia ada keinginan untuk dapatkan perkara tersebut. Tuan-tuan, ramai orang dia nak mencapai matlamat keuangan dia tu melalui menyimpan duit. Dia nak capai matlamat keuangan dia tu dengan menyimpan duit. Tuan-tuan, ramai sangat orang yang nak capai sesuatu perkara tu dengan menyimpan duit, tetapi duit dia ni tak ke mana. Sebab apa? Apabila dia mula menyimpan, dia simpan dalam bentuk duit, dia simpan setiap bulan dia simpan. Setiap bulan dia simpan, setiap bulan dia simpan. Contohlah, satu orang ni dia menyimpan 500 setiap bulan. Bulan Januari dia simpan 500, bulan Februari 500, bulan Mac 500, April 500, Mei 500, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Maksudnya setiap bulan dia konsisten menyimpan 500, 500, 500. Apa yang berlaku pada hujung tahun, kalau pasti simpanan dia akan jadi 6,000. Sekurang-kurangnya duit dia ni ada 6,000. Tetapi tuan-tuan, apabila dah capai 6,000, pada tahun berikutnya dia nak konsisten lagi, menyimpan 500 lagi, menyimpan 500 lagi. Okey, tahun kedua sepatutnya akan ada 12,000. Tetapi tuan-tuan, kebiasaan orang yang menyimpan duit ni, apabila dia tengok duit dia dalam akaun bank tu semakin lama, semakin bertambah, semakin banyak, maka mulalah otak dia berfikiran. Dia fikir apa? Tak apalah, guna dulu duit yang ada ni. Tak apalah, hutang dulu, ambil dulu duit ni, nanti ganti balik. Last sekali apa yang berlaku? Sepatutnya simpanan dia pada tahun yang kedua daripada 6,000 jadi 12,000. Tetapi apabila tahun kedua simpanan dia tak ke mana juga. Malah kurang daripada 12,000. Tak capai 12,000. Mungkin simpanan dia tu last sekali dia beli benda-benda kehendak dia. Nak beli tukar rim kereta ke, ataupun tukar telefon ke, beli laptop baru ke, beli motor baru ke, ataupun beli benda-benda untuk menggayakan diri dia supaya nampak gah pada sisi orang lain. Ataupun untuk tukar sofa dalam rumah, ataupun untuk tukar lansir dalam rumah. Jadi menyebabkan duit yang dia simpan tu 2 tahun dia simpan, sepatutnya jadi 12,000, last sekali digunakan untuk perkara-perkara lain. Jadi duit simpanan dia tu pun makin berkurangan. Apa yang berlaku dengan simpanan dia? Sepatutnya simpan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tetapi sebaliknya yang berlaku. Apa yang berlaku? Sikit sedikit, lama-lama tetap sedikit juga. Sebab apa? Simpanan yang dibuat diambil oleh diri sendiri. Jadi tuan-tuan, antara kaedah yang paling berkesan
Antara kaedah paling berkesan untuk mencapai matlamat keuangan adalah tuan-tuan tukar cara menyimpan. Tukar cara menyimpan iaitu ke dalam bentuk duit yang sebenar. Apa dia duit sebenar? Duit sebenar adalah di dalam bentuk emas. Tuan-tuan bukan membeli emas sebenarnya. Contohlah tuan-tuan guna duit tuan-tuan beli emas dengan public gold. Hakikat nampak macam tuan-tuan beli emas, tapi hakikat sebenar tuan-tuan hanya tukar duit tuan-tuan, duit dalam bentuk kertas kepada duit sebenar, duit yang lebih kukuh, lebih bernilai, iaitu emas. Ya, tuan-tuan bukan beli sebenarnya, tuan-tuan hanya menukar kepada bentuk duit yang lebih bernilai. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita menukar duit kita ke dalam bentuk emas, maka kita akan berlaku apa? Akan berlaku susah untuk duit kita ni bocor. Berlaku kebocoran duit dalam bentuk emas ni sangat-sangat susah berlaku. Sebab apa? Kita akan sayang untuk tukar emas-emas yang kita beli. Sebab apa tuan-tuan? Apabila kita simpan emas ni, kita ada matlamat dia. Kita ada matlamat, kita ada tujuan kita menyimpan. Jadi sangat-sangat susah untuk kita mencairkan emas kita tu atas tujuan yang kecil-kecil. Kita okey aku ada 1 dinar. Ni 1 dinar emas public gold. Okey, ada 1 dinar ni. Okey, aku nak tukar tayar sport rim lah. Jual. Ataupun bini kata nak tukar sofa, jual. Ataupun bini kata nak tukar lansir, jual. Tak akan. Benda-benda kehendak yang tidak terdesak, kita kebiasaannya tak akan jual emas. Sebab apa? Emas ni kita sayang nak guna. Kita sayang nak guna, kecuali ada apa-apa benda yang terdesak ataupun tercapai matlamat keuangan kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh rujuk gambar yang saya letak ni di sebelah ni. Target simpanan anda dalam dinar. Jadi tuan-tuan, ini dinar emas public gold. Dinar emas public gold. Ni sertifikat dia. Jadi tuan-tuan, emas public gold ni berketulinan 999. Ketulinan 999 dan ada SIA yang mana dia ni mengiktirafkan, ada tanda tangan di sini. Dia mengiktirafkan bahawa emas public gold ni merupakan emas yang tulen. Ketulinan 999. Kenapa penting ada SIA? Ni sebab supaya apa? Semacam kita beli makanan di mana-mana pasar raya, makanan tu ada cop halal jakim. Maka jakim yang telah iktiraf, makanan tu halal. Jadi begitu juga untuk emas public gold ni ada SIA dia, iaitu yang mengecop ataupun mengiktiraf bahawa emas public gold ni merupakan emas yang tulen. Dan kesemua emas public gold ni dari segi yang gold bar ataupun dinar ni ialah berketulinan 999. Jadi tuan-tuan, kalau merujuk kepada poster yang saya tunjuk di sebelah ni, dia menggunakan emas dalam bentuk dinar untuk mencapai beberapa matlamat keuangan. Beberapa matlamat keuangan akan dapat dicapai melalui simpanan dalam bentuk dinar. Dinar ni berat dia 4.25 gram. Tuan-tuan, bersama public gold ni, dalam bentuk dinar dia ada yang paling rendah sekali ialah setengah dinar, iaitu 2.125 gram. Ni yang biasa 1 dinar ialah 4.25 gram. Ada lagi yang dalam bentuk 5 dinar. 5 dinar ni 25.25 gram. Dan yang paling besar ialah 10 dinar, iaitu 42.5 gram. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, saya pergi satu persatu kepada poster yang saya tunjuk di sebelah ni. Pertama sekali, tujuan menyimpan emas untuk dijadikan sebagai akikah ataupun korban. Untuk dijadikan dana akikah ataupun korban. Tuan-tuan, setiap orang yang ada anak dia, sunat muakkad, yakni sunat yang dititik beratkan, yang mana kita perlu buat akikah untuk setiap orang anak kita. Untuk anak perempuan, satu ekor kambing sahaja, dan untuk anak lelaki ialah 2 ekor kambing. Kalau kita ambil lembu, satu bahagian lembu untuk anak perempuan, dan untuk anak lelaki ialah 2 bahagian lembu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, satu dinar yang saya pegang ni 4.25 gram ni, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harga 1 dinar ni dengan 1 dinar emas ni dapat membeli 1 ekor kambing.
Begitu juga dengan sekarang ni, harga emas sekarang. Sekarang pun dengan 1 dinar dapat beli 1 ekor kambing. Sebab apa? 1 dinar yang saya pegang ni, harga hari ini lebih kurang RM1,140. RM1,140. Jadi tuan-tuan, kalau kita dapat anak, jika kita dapat anak perempuan, cukup sahaja kita ada satu dinar ni. Kita ada 1 dinar. Apabila kita ada 1 dinar, kita dah boleh, apabila kita dah ada anak kita dah umur 7 hari ataupun 21 hari, kita nak buat akikah ataupun waktu-waktu yang sesuai lah, kita nak buat akikah, kita ambil 1 dinar, kita jual emas 1 dinar kita ni, dan kita boleh beli 1 ekor kambing. Ataupun ada penjual kambing ni, dia terima terus. Maksudnya kita bagi 1 dinar macam ni kepada dia, dan kita ambil 1 ekor kambing daripada penjual kambing tadi. Untuk anak lelaki, perlu ada 2 dinar. Dengan 2 dinar ni kita boleh beli kambing untuk akikah kepada anak lelaki kita. Jadi tuan-tuan, siapa dalam kalangan anda yang melihat live saya pada malam ini ada niat untuk mengumpul dinar-dinar emas ni untuk dijadikan sebagai akikah ataupun korban untuk anak dia, ataupun akikah untuk anak-anak dia, ataupun korban untuk raya haji. Jadi boleh komen saya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya ialah untuk kita nak pergi umrah ataupun haji. Jadi setiap kita ni orang Islam ni, saya dan anda yang melihat ni, mesti kita ada keinginan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Apa dia? Untuk menunaikan haji. Tuan-tuan, sebenarnya dengan kita mengumpulkan dinar-dinar emas ni, sebenarnya kos perbelanjaan untuk kita pergi buat haji berkurangan setiap tahun. Kalau kita tengok dari segi duit, dia jadi dari 8,000 kepada 9,000, 9,000 kepada 10,000, kepada 12,000, 13,000 sampai 15,000. Kita nampak peningkatan makin tinggi. Tetapi tuan-tuan, apabila tuan-tuan menyimpan emas, hakikat sebenarnya kos perbelanjaan untuk pergi buat umrah ataupun haji semakin tahun semakin berkurang. Semakin tahun semakin berkurang. Bukannya semakin banyak gram yang perlu untuk pergi umrah haji, malah makin kecil. Dulu nak pergi umrah ni berapa ratus gram. 200 gram lebih. Last sekali jadi 100 gram lebih. Last sekali jadi kurang daripada 100 gram. Sekarang cukup dengan ada 15 keping dinar, dah cukup untuk kita buat haji ataupun umrah yang lebih kurang dalam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam 60 gram. 60 gram emas sudah cukup untuk kita pergi buat umrah ataupun haji. Tuan-tuan yang dimuliakan, sesiapa yang pergi umrah ataupun haji, tuan-tuan boleh simpan dalam bentuk dinar ni, pastikan cukup 15 dinar. Tuan-tuan, kalau kita simpan dalam bentuk cash, apa yang berlaku? Kita tengok duit-duit kita ni, kita akan rasa nak untuk berbelanja. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk dinar ni, kita tengok 1 dinar, baru ada 1 dinar. Maka kita nak tambah 2 dinar, 3 dinar. Kita kata sekarang emas ada berapa dinar ada? Baru 15 dinar. Jadi 15 sikit. Kalau kita tengok duit, okey, duit ada berapa? Oh, ada 15,000. Jadi kita nampak 15,000 tu besar. Jadi kalau emas ada berapa? Ada 15 dinar. Jadi 15 dinar ni seolah-olah nombor tu kecil. Dan emas ni semakin kita tengok dia, semakin nak kita menyimpan. Dan tuan-tuan, setiap kita ni, insya-Allah, jika dia rezekikan oleh Allah Taala, Allah Taala bagi kita anak perempuan, anak lelaki. Ada orang Allah Taala bagi semua anak dia ni merupakan anak perempuan. Daripada anak pertama, kedua, ketiga, keempat sampai anak ketujuh, semua anak perempuan. Ada setengah orang ni Allah Taala bagi anak dia anak lelaki semua. Dari anak pertama sampai anak ketujuh, anak lelaki. Ada orang Allah Ta'ala bagi anak dia ni selang-seli. Ada lelaki, ada perempuan, lelaki pula. Sampai ke 7 ni ada selang-seli. Dan Allah Ta'ala boleh bagi seseorang ni dapat anak lelaki semua, perempuan semua, ataupun lelaki perempuan. Dan ada juga Allah Ta'ala ni dia tak bagi anak kepada seseorang tu, satu pasangan. Supaya Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia lah. Sebab apa? Bukannya manusia, bukannya kita yang menentukan anak kita, tapi Allah SWT.
Jadi tuan-tuan, untuk pendidikan anak-anak, kita boleh mula menyimpan. Boleh mula menyimpan dinar emas ni daripada dia kecil lagi. Jangan tunggu dia dah besar dah. Jangan tunggu dia dah nak masuk universiti baru kita nak mula simpanan emas kepada anak-anak kita untuk pendidikan anak-anak kita. Daripada dia kecil lagi, daripada dia umur 1 tahun lagi kita dah boleh menyimpan emas kepada anak-anak kita ni. Jadi tuan-tuan, bersama Public Gold ni sebenarnya dia ada simpanan untuk akaun junior. Akaun junior ni untuk kanak-kanak yang 18 tahun ke bawah. Maksudnya orang yang kanak-kanak yang 18 tahun ke bawah ni, akaun emas Public Gold ni akan dijaga oleh waris dia. Jadi tuan-tuan, semua duit-duit, saya cadangkan semua duit raya ataupun duit hadiah yang diberikan oleh mak saudara dia, pak saudara dia, sepupu ataupun kawan-kawan kita kepada anak kita tu, kita ambil duit-duit mereka ni untuk simpan dalam bentuk emas. Maksudnya daripada dia kecil lagi, umur setahun kita dah mula simpan emas kepada diri dia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. InsyaAllah apabila cukup dia umur 18 tahun untuk dia melanjutkan pelajaran dia di universiti ataupun di dalam negara ataupun di luar negara, kita boleh guna duit-duit tadi, dinar emas tadi untuk digunakan sebagai dana pendidikan dia. Tuan-tuan, dengan 50 keping dinar emas ni, nilai dia melebihi 60,000. InsyaAllah sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat cukup untuk digunakan sebagai dana pendidikan anak-anak. Orang lain perlu berhutang untuk belajar. Orang lain kalau dia tak buat, kalau dia tidak ada simpanan sendiri, kalau dia nak menyambung pelajaran, pendidikan dia, maka dia perlu berhutang. Dia perlu berhutang dengan kerajaan. Apabila dia habis saja pembelajaran dia, sebelum bekerja dia dah mula untuk membayar hutang. Jadi benda ni perkara yang tak bagus lah. Sebaiknya kita mula merancang awal untuk dana pendidikan anak-anak kita. Mula simpan. Daripada sekarang lagi simpan 50 keping dinar ini untuk anak-anak kita. Dan tuan-tuan, untuk dana kesihatan, untuk dana perubatan ataupun kesihatan. Contohlah, berlaku apa-apa krisis kesihatan kepada diri kita, kecil manis, darah tinggi, ataupun berlaku apa-apa perkara yang tak diinginilah berkaitan dengan kesihatan kita, kita paling kurang kena ada 30 keping dinar emas ni sebagai dana perubatan ataupun kesihatan kita. Dan untuk dana kecemasan, tuan-tuan, untuk dana kecemasan, pakar keuangan menyarankan untuk dana kecemasan yang terbaik sekali ialah di dalam bentuk cash. Yang terbaik sekali ialah di dalam bentuk cash. Banyak mana? 3 bulan gaji. 3 bulan gaji dalam bentuk cash. Selebih daripada itu, selebihnya daripada 3 bulan gaji, semuanya kena tukar di dalam bentuk emas. Cukup sekadar 3 bulan gaji sahaja di dalam bentuk cash, simpan dalam ASB ataupun tabung haji, yang selebihnya simpan di dalam bentuk emas. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, tetapi ada sesetengah orang ni dia tak mampu. Bukan tak mampu, dia tak pandai untuk membina dana kecemasan. Apabila seseorang tu ada masalah ni, dia tak mampu untuk membina dana kecemasan, dia boleh juga menggunakan emas sebagai dana kecemasan dia. Jadi dia cukup ada sebulan gaji dalam akaun dia, dan selebihnya 2 bulan gaji lagi dia tukar ke dalam bentuk emas. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Aiman Ismail kerana bersama-sama saya. Jadi insya-Allah moga tuan pun istiqamah, konsisten di dalam membuat simpanan emas. Pastikan ada matlamat. Kita ni nak konsisten dalam menyimpan emas, mesti ada matlamat keuangan dan mesti sentiasa tambah ilmu berkaitan dengan emas. Insya-Allah kita akan konsisten di dalam membuat simpanan. Selagi mana kita tak letak matlamat, selagi mana kita tak tambah ilmu berkaitan dengan emas, maka kita tidak akan konsisten di dalam membuat simpanan. Jadi terima kasih kepada Tuan Aiman Ismail. Jadi alhamdulillah, untuk dana kecemasan disarankan untuk ada 30 keping dinar emas. 30 keping. Dan seterusnya untuk dana persaraan. Tuan-tuan, ramai sekarang ni dia mengharapkan dana persaraan melalui pencen yang diperoleh. Ataupun duit KWSP yang diperoleh. Dia kata tak apa, cukuplah apabila aku dah berhenti kerja,
aku dapat dana persaraan ataupun dapat duit KWSP. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, kebiasaan purata orang yang dah pencen, dia menghabiskan duit KWSP yang diperoleh ataupun duit pencen yang diperoleh dalam masa 3 tahun sahaja. Dia telah berbelanja, beli sana, maka dalam masa 3 tahun duit KWSP dia pun dah habis licin. Duit hadiah sagu hati tu dah habis licin. Jadi tuan-tuan, untuk dana persaraan boleh mula daripada sekarang, simpan 150 keping dinar emas. Simpan 150 keping dinar emas sebagai dana persaraan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, moga tuan-tuan boleh beramal dengan apa yang saya bagi tahu. Bukan setakat 6 matlamat ni sahaja, malah ada lagi untuk matlamat-matlamat lain seperti untuk beli rumah, beli tanah, beli kereta ataupun untuk berkahwin. Pun boleh gunakan emas sebagai jalan, sebagai alat untuk memudahkan kita mencapai matlamat keuangan tersebut. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya malam ini. Jadi tuan-tuan yang masih belum memulakan simpanan emas, saya sarankan untuk tuan-tuan pergi kepada mana-mana dealer public gold, dan sebaik-baiknya tuan-tuan cari dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, kerana mereka ni telah dibimbing. Ada kelas secara mingguan, ada kelas secara bulanan, dan ilmu yang ada pada dealer-dealer public gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i sangat-sangat praktikal, dan mereka ni akan dibekalkan ilmu setiap masa. Dan tuan-tuan juga boleh menghubungi saya. Boleh menghubungi saya untuk tuan-tuan dapat bimbingan daripada saya. Tuan-tuan tuan-tuan mula menyimpan emas sebanyak 1 gram. InsyaAllah daripada saya akan bimbing tuan-tuan, daripada tuan-tuan menyimpan emas sebanyak 1 gram sehingga tuan-tuan ada 1 kilogram. InsyaAllah. Jadi bermulalah dengan betul, simpan dulu bermula dengan RM100 ataupun 1 gram, dan insya-Allah tuan-tuan akan capai sehingga ada 1000 gram, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Yang nak memulakan simpanan emas, boleh kontak saya, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas yang pertama. Jadi terima kasih kepada yang live, yang komen, like, share live saya pada malam ini. Moga Allah Ta'ala murahkan rezeki tuan-tuan dan panjangkan umur tuan-tuan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.